Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Pertama sekali ingin saya merakamkan ucapan terima kasih saya kepada pihak Smart Leader khususnya yang telah memberi kepercayaan dan melantik saya sebagai penasihat kehormat Smart Tadris, Smart Leader, dan insyaAllah apa yang sekarang saya mampu, saya akan cuba untuk membantu bagi memajukan khususnya Smart Tadris demi untuk melahirkan generasi Muslim, generasi insan yang kita idam-idamkan selama ini. InsyaAllah mudah-mudahan Smart Tadris, Smart Leader terus maju dan berjaya dalam mengembangkan idea-idea pembelajaran dan pelajaran yang berfaedah untuk generasi masa kini. Sepanjang apa yang saya dipahamkan dan apa yang saya meneliti di segi program Smart Tadris khususnya, ia merupakan satu program yang begitu baik demi untuk menjana syakhsiah insaniyah. Kenapa saya sebut syakhsiah insaniyah? Karena hari ini kita nak menjanakan modal-modal insan. Kita nak melahirkan insan-insan yang berwibawa. Kita nak melahirkan insan-insan yang berguna. Karena hari ini kita masih banyak melahirkan manusia-manusia yang tidak jadi insan. Maka sebab itu Smart Tadris dengan programnya, dengan sistem pembelajarannya, saya rasa insyaAllah akan mampu untuk melahirkan insan-insan yang cemerlang, insan-insan yang terbilang. Kerana programnya, apa yang diajarkan, bagi saya insyaAllah mampu untuk membentuk syakhsiah insaniyah seperti mana yang dikenali oleh Islam dan oleh Rasulnya insyaAllah. Dalam konsep penjanaan seorang manusia, nak menjana seorang insan, kita perlu ingat manusia ini seperti mana saya selalu sebut, ada 3 peringkat. Yang pertama peringkat usia bayi, yang kedua peringkat usia kanak-kanak, yang ketiga peringkat usia remaja. Di peringkat bayi, ketika kanak-kanak belum boleh bercakap, tak tahu apa satu, maka ketika itu proses penjanaan dinamakan takdib, yang mana proses takdib ini hanya dilakukan oleh mak ayah saja, tanpa melibatkan pihak lain. Itu di peringkat bayi. Maka mak bapa berperanan takdib anak-anak mereka. Masuk peringkat yang kedua dinamakan kanak-kanak, itu peringkat tarbiyah. Maka pada ketika itulah Smart Tadris memainkan peranan penting untuk mentarbiyah, bagi membantu ibu bapa. Tarbiyah artinya kita boleh bercakap. Bila mana kanak-kanak sudah faham, sudah boleh bercakap, sudah faham percakapan, maka kita perlu bercakap. Kita perlu beri mereka pemahaman-pemahaman di awal usia 3 tahun, sebab 3 tahun sudah masuk kanak-kanak. Maka di peringkat inilah dikatakan tarbiyah. Apa tarbiyah? Nak membentuk syakhsiah diri mereka menjadi insan yang berguna. Di sinilah peranan tarbiyah di peringkat awal, iaitu kanak-kanak. Ingat, andainya di peringkat kanak-kanak diabaikan tanpa diberi tarbiyah yang sempurna, maka bila mana masuk peringkat remaja, susah untuk mengajar mereka, susah untuk beri mereka pelajaran. Maka sebab itulah Islam memandang berat, mengambil berat dan penting di awal usia kanak-kanak ini, mana ini merupakan peringkat untuk tarbiyah, iaitu nak bentuk syakhsiah mereka, nak bentuk akhlak mereka, nak bentuk budi pekerti mereka dengan ilmu-ilmu, dengan knowledge, dengan pembelajaran yang sempurna, supaya benar-benar mereka masuk peringkat berikutnya, mereka akan jadi manusia yang sempurna kerana sudah dididik, dibentuk dan diasuh untuk menjadi manusia yang sempurna. Smart Tadris artinya satu subjek dan satu istilah yang kita guna pakai untuk menerapkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islami dalam jiwa seorang kanak-kanak, di mana tadris menekankan soal Al-Quran. Anak-anak supaya boleh baca Quran,
kita menekankan konsep itu menggunakan istilah Iqra, dan lagi kita gunakan pendidikan akhlak, itu kata tarbiyah tadi, dan akidah, nak menanamkan unsur-unsur dan asas keimanan dalam jiwa seorang manusia. Sampai itu kita asas-asas bahasa Arab, yang penting ialah ibadah, dan akhir sekali kita gunakan tulisan Jawi, sebab syllabus ini, sistem ini merupakan sebagai asas untuk kanak-kanak di peringkat awal. Contohnya seperti kita katakanlah Al-Quran contohnya. Kenapa kita menekan Al-Quran? Sebab di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya-Allah dengan kaedah Iqra yang kita ajar kepada mereka, mereka akan boleh membaca Quran dan boleh menghafal Quran. Maka ini sebagai asas untuk menepati kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut dalam hadis, qala Rasul muru auladakum bis salah wa hum abna' sab'a sinin. Sadaq Rasulullah, yang bermaksud suruh anak-anak kamu sembahyang di usianya 7 tahun. Artinya kalau Nabi perintah kita sebagai ayah, sebagai mak, supaya suruh anak-anak kita sembahyang di usia 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun, di usia 6 tahun, di usia 5 tahun sudah boleh baca Quran, sudah boleh hafal doa kunut, sudah boleh hafal tahiyat. Berarti ini persediaan awal untuk meningkat usia 7 tahun untuk mereka memulakan salat. Berarti ini dikatakan semak tadrib menekankan segi Iqra, menekankan bacaan Al-Quran, kita menekankan bahasa Arab, di samping kita menekankan Jawi, soal ibadah, soal akidah. Maka bagi saya subjek-subjek ini merupakan sebagai asas untuk menjana syakhsiyah insaniyah mendapati kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlihat secara umum mungkin satu bebanan, tetapi apa yang kita maksudkan yang kita laksanakan di semak tadris iaitu asas-asas. Kalau kita katakan akidah, bukan kita menekan soal tauhid, soal qudrat iradat, tapi kita nak memaparkan asas-asas tauhid, nak membekalkan mereka dengan asas-asas ilmu tauhid, supaya bila-bila mereka besar nanti sudah ada asas untuk mereka mendalami subjek tauhid. Begitu juga soal ibadah. Kita menekankan semua soal-soal seperti munakahat, jenayat, tetapi kita menekankan soal-soal asas seperti taharah, seperti wudu, seperti tayammum, seperti solat sebagai asas, sebagai persediaan untuk menjadikan mereka manusia muslim yang sebenar-benarnya. Maka sebab itu bagi saya mungkin kalau terlihat pada lalu bagi kita kata berat di peringkat awal, tetapi sebenarnya Allah anugerahkan kepada kita akal, Masya Allah, tabarakallah, dengan akal kepada kita di usia 3 tahun fresh. Sebab itu terlihat ulama-ulama silam, ulama-ulama dahulu menakjubkan kita kalau Imam Syafi'i rahimahullah di usia 6 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah, tabarakallah, di usia 6 tahun sudah hafal Quran. Berarti kalau 6 tahun dah hafal Quran, di usianya 5 tahun sudah mula baca Quran, di usia 4 tahun sudah mula belajar Quran, di usia 3 tahun sudah mula mengenali Quran. Maka sebab itulah hari ini insya-Allah kita berikan asas-asas seperti mana muqaddam, mengenal alif huruf hijaiyah, mengenal bacaan muqaddam, lama kelamaan mereka akan memahami baca Quran. Begitu juga segi bahasa Arab. Kita tak mengajar mereka seluruh bahasa Arab, tetapi kita memberikan asas-asas pengenalan bahasa Arab. Dengan ini sebagai persediaan awal bila merangkah ke alam kerana remaja, mereka masuk di sekolah, sama sekolah Arab ke, sekolah apa tak kira, yang penting sudah ada asas segi bahasa Arab, memudahkan mereka untuk mempelajari bahasa Arab. Maka sebab itu bagi saya, kita jangan fikirkan bila mana kita kata bahasa Arab, nak baca buku yang Arab tambah-tambah. Tidak. Kita menekankan asas-asas. Begitu juga kita katakan soal tulisan Jawi, nak mengenalkan mereka huruf-huruf hijaiyah, huruf Jawi, nak mengenalkan tulisan Jawi, bagaimana menghijau Jawi, itu sebagai asas. Bagi saya di usia awal 3 tahun tidak menyusahkan mereka, dan kita di pihak pembelajaran tak akan menekankan mereka benda-benda itu mereka tidak mampu. Maka sebab itu saya katakan bahawa ini merupakan asas pembelajaran, asas pendidikan untuk mereka bersedia menjadi manusia lebih berilmu bila mereka meningkat di usia remaja dan di usia dewasa, insya-Allah. Sebenarnya kalau terlihat konsep pembelajaran, sebenarnya apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ilmu Islam tidak hanya untuk orang-orang Islam saja.
Bahkan kita lihat segi sejarah pun, sampai hari ini pun, di mana orang-orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, masih mengkaji, mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Lebih-lebih lagi makna-makna Al-Quran. Maka berdasar inilah bagi saya, tidaklah menjadi kesalahan kalau ada orang-orang beragama lain, sama ada daripada agama Hindu, atau daripada agama Kristian, atau daripada Konfusius dan sebagainya, bila mereka nak mendalami Islam, tidak jadi masalah. Bila mana terbuka semak tadris, dan ada di antara pelajarnya yang bukan Islam, bagi tidak jadi masalah. Paling-paling tidak, mereka akan memahami apa itu Islam sebagai asas. Dan ini di antara konsep dakwah Islamiah. Kerana kita lihat zaman-zaman Nabi, zaman Rasulullah, ada orang-orang yang masuk Islam bukan kerana diajak, tetapi kerana mereka faham. Mereka mendengar, mereka melihat, oh itu rupanya Islam. Dan mereka akan menilai, oh ini satu kebaikan. Bahkan sampai hari ini kita lihat bahawa ada orang-orang yang masuk Islam, yang menerima sebagai agama bukan kerana diajak, tapi kerana tertarik dengan pembelajaran Islam. Bagi contoh kita kata hari ini, ada saudara-saudara kita yang masuk Islam, yang memeluk Islam, bukan kerana diajak, tetapi kerana mereka baca, mereka mendampingi, dan mereka bergaul dengan orang Islam, mereka tertarik dengan Islam, akhirnya mereka pun memeluk Islam. Di peringkat usia 3 tahun kanak-kanak, di peringkat usia 4 tahun kanak-kanak, memang susah kalau kita nak didik mereka, nak tarbiyah mereka, lebih-lebih lagi dengan asas-asas agama. Kerana bagi saya, apa yang sebut di awal tadi, konsep takdib masa bayi memainkan peranan penting. Betullah kenapa terlihat macam Imam Ghazali contohnya, Imam Syafi'i contohnya. Kalau terlihat masa dia bayi, apa yang mak dibuat, apa yang ayah dibuat, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang Imam Syafi'i itu sebelum mak dia nak bagi dia makan, nak pastikan makanan daripada mana, ambil mana, sumber mana, halal ke haram. Maknanya mereka takkan masuk dalam diri anak-anak mereka sesuatu yang haram, sesuatu yang tak betul. Artinya, kita kena jana anak-anak kita untuk mereka minat pada agama sejak dia bayi. Maka sebab tu saya katakan, pertama sekali, ingat ya, pertama sekali, mak ayah takdik mereka. Di segi mana? Susuan, contoh penyusuan. Kadang-kadang kalau kita beri anak kita minum susu lembu, dia membesar dengan susu lembu, dia jadi kanak-kanak dengan susu lembu, takut-takut dalam diri mereka sudah ada ciri-ciri kelembuan. Bila ada ciri-ciri kelembuan, minat pada agama tidak ada. Maka sebab itu kita bentuk mereka ciri-ciri insaniah. Bagi mereka minum susu manusia, susu ibu. Bila kita bagi dia minum susu ibu, kita besar dengan ciri-ciri manusia, maka dia minat kepada agama. Sebab itu fitrah. Tapi malangnya hari ini kadang-kadang kita bagi anak-anak kita masa dia kecil, kita beli susu daripada duit haram. Kita bagi mereka makanan daripada duit rasuah, duit judi, duit nyamun, duit merompak. Kita beri anak kita makan, beri anak kita minum. Jadi bila mana darah daging anak kita tumbuh dari sesuatu yang haram, maka mereka tidak ada minat untuk menuntut hal agama. Tak minat, tak belajar hal agama. Sebab Nabi kata, qala Rasul, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Mana-mana anggota badan, mana-mana daging yang tumbuh hasil pada makanan yang haram, sama ada haram pada zatnya, seperti babi, bangkai, atau haram cara mendapatnya. Kita beli pada duit judi, duit rasuah, duit merompak, duit menyamun, sama juga. Maka Nabi kata, fannaru awla bih. Neraka lebih berhak untuk mereka. Kita nak ajar mereka, tak mahu terima. Nak jadi mereka seorang Islam pun tak mahu terima. Nak ikuti sebab tadrih pun tak mahu masuk. Sebab asas sosial. Maka sebab itulah, nak menjana seorang manusia di peringkat kanak-kanak tadi, maka kita perlu berbetul di peringkat bayi. Maka sebab itu saya nasihatkan mak ayah, kalau dia ada anak yang baik, anak yang soleh, maka perlu kita awasi semasa mereka baik. Kita bentuk syahsiah mereka juga apa yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mesti ingat, nak menjana seorang manusia tidak semudah yang disangka. Tetapi nak melahir seorang anak senang. Nak mendapat seorang anak, 2 orang anak, 10 orang anak senang. Tapi nak menjadikan anak itu manusia, nak menjadi anak itu insan, ini yang masalah. Maka sebab itu bagi saya, apa yang saya lihat hari ini, kalau peranan mak ayah di peringkat awal bayi, itu 100% mak ayah. Beri nama, beri susu manusia, azan masa dia lahir, akikahkan dia, itu peranan mak ayah.
Tapi bila masuk peringkat kedua, peringkat kanak-kanak, peringkat tarbiyah, mampukah ayah mak mentarbiah anak-anak mereka? Mampukah ayah mak memberi pendidikan agama kepada anak-anak mereka? Lebih-lebih lagi hari ini kadang-kadang mak ayah sibuk. Mak ayah dengan pekerjaan. Kadang-kadang mak ayah pun tidak ada didikan agama. Mak ayah tidak ada asas agama. Maka sebab itu bagi saya wujudnya semak tadris satu-satunya peluang untuk masyarakat Islam hari ini untuk menerahkan anak mereka bagi menjalani proses tarbiyah yang sebut tadi. Proses tarbiyah ialah proses yang nak membentuk akhlak mereka, nak membentuk syakhsiah mereka. Maka inilah yang dilaksanakan di semak tadris bagi membantu mak ayah. Seperti kata tadi, kadang-kadang ada mak yang sibuk kerja, ayah yang sibuk bekerja, tak ada masa mendidik anak-anak mereka. Terkadang hari cuti, hari minggu pun mak ayah sibuk. Maka sebab itu semak tadris sebagai pilihan yang kedua bagi ibu bapa yang berkemampuan, dan ini merupakan tanggungjawab. InsyaAllah apa yang saya lihat, apa yang diadakan di semak tadris, programnya, pembelajarannya dan sistem pendidikannya, apa yang saya nampak insyaAllah mampu untuk melahirkan insan-insan yang cemerlang dengan silabus, dengan program yang mereka adakan. InsyaAllah saya akan berkeyakinan sebagai bank membantu mak ayah kita untuk melahirkan anak-anak yang insyaAllah cemerlang, gemilang dan terbilang. Alhamdulillah, dan sebagai akhir kata, saya sebagai penasihat kehormat bagi semak tadris bukan sekadar nak nasihatkan semak tadris saja, tetapi nak nasihatkan kepada seluruh masyarakat Islam. Ya, apa yang kita adakan di semak tadris ini, kita berikan kepercayaan, kita berikan keyakinan bahawa semak tadris berkemampuan untuk menjana anak-anak kita ke arah yang kita kendaki, ke arah yang Allah dan Rasul kendaki, ke arah apa yang kita rancang untuk masa depan mereka. Maka sebab itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jangan kita fikir sangat soal perbelanjaan, kerana itu merupakan tanggungjawab. Kerana dengan sedikit perbelanjaan yang kita bayar, kerana kita masuk anak semak tadris, insya-Allah benefit masa depan, keuntungan masa depan itu terjamin insya-Allah. Maka sebab itu nilai bukan diambil kira sangat. Yang penting nak menjana anak-anak kita menjadi insan-insan yang terbilang. Maka sebab itulah hari ini tuan-tuan, pihak pemimpin kita masya-Allah tabarakallah seringkali melaung-laungkan menjana modal insan. Artinya bila nak menjana modal insan, kalau kita bapa tak mampu tapi kita ada keuangan, mampu segi keuangan, maka serahlah anak-anak kita kepada semak tadris dan yang seumpamanya, dengan harapan untuk melahirkan anak-anak kita sebagai generasi akan datang, generasi yang berwibawa, generasi yang beriman, generasi yang bertakwa pada Allah SWT. Harapan kita besok bila mana kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak yang soleh yang akan berguna kepada kita selepas kematian kita insya-Allah. Itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, harapan saya dan harapan seluruh umat Islam untuk menjana insan-insan di masa akan datang. Jadi harapan saya insya-Allah mudah-mudahan terlaksanalah apa yang kita impikan selama ini dan apa yang kita cita-citakan selama ini. Mudah-mudahan tercapai insya-Allah. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.